Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasyadah binti Muhammad Zain dengan nombor matrik CB210070 bersama dengan rakan sekumpulan saya Nur Ifa binti Abdul Rahim. Nombor matrik DB190193 akan membentangkan tentang proposal kami yang bertajuk Water Filter Cube Cell. Dalam bab 1, terdapat beberapa komponen penting yang akan ditekankan. Yang pertama adalah latar belakang kajian. Krisis masa di Malaysia yang sedang kita hadapi adalah kekurangan bekalan air bersih. Jumlah air tawar sangat terhad di kawasan tertentu. Sekiranya tidak dikawal, lama-kelamaan air bersih akan kehabisan. Negeri tertentu juga telah melaksanakan catuan air. Namun, ini hanyalah penyelesaian singkat kepada masalah jangka masa panjang. Pada 8 Oktober, Johor telah mengumumkan catuan air berjadual yang menjejaskan sehingga 100,000 orang di Kota Tinggi. Malah catuan air juga dijadualkan di Mersing yang menjejaskan sebanyak 250,000 orang lagi. Orang ramai telah terjejas dengan catuan air seperti 150,000 orang yang tinggal di Simpang Renggam, malah dijangka terkena catuan air yang lebih rendah berikutan cuaca kering dan gersang. Terdapat beberapa faktor dan punca kepada krisis air yang melanda di Malaysia. Contohnya adalah seperti pencemaran sungai kita yang amat teruk kerana dianggarkan 77,000 tan sisa dibuang ke dalam Sungai Kelang setiap tahun. Keadaan ini telah menjadi amat merosot dengan sangat drastik dan telah menyebabkan Sungai Perai diisytiharkan sebagai sungai mati kerana ia tidak lagi dapat menampung sebarang bentuk kehidupan. Dan faktor lain ialah kemarau panjang dan pemanasan global yang menyumbang kepada kekurangan air tawar dan bersih. Krisis air ini amat kritikal dan telah menjejaskan ratusan ribu orang, jika tidak berjuta-juta. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan komponen yang kedua, iaitu problem statement ataupun masalah kajian. Setiap tahun, Malaysia mengalami kemerosotan dari segi bekalan air. Terdapat banyak cara telah diikhtiarkan, antaranya adalah penciptaan ataupun pembangunan harvesting filter. Harvesting filter ni adalah satu tapisan air yang terhasil daripada kutipan air hujan. Namun, cost harvesting filter amat tinggi. Ini telah menyebabkan golongan-golongan yang kurang berkemampuan tidak dapat memiliki harvesting filter. Ada juga filter-filter lain telah diinovasikan dan juga telah dicipta. Namun proses untuk menapis air bersih daripada terutamanya dari fresh water sangat terhad. Oleh itu, water filter cube cell telah pun menjadi projek kami, di mana water filter cube cell ini berfungsi dengan cara ia mengumpul air hujan, titisan air hujan, kemudian dia filterkan, dia tapiskan supaya air itu dapat digunakan semula. Dan projek kali ini adalah berfokuskan kepada penambahan bahan material di dalam filter, iaitu biji durian Belanda. Baiklah, seterusnya adalah komponen yang ketiga, iaitu objektif kajian. Objektif yang pertama adalah untuk mereka bentuk sebuah filter cube cell yang difokuskan kepada penggunaan rumput pada bahagian permukaan dan juga penggunaan biji durian Belanda sebagai COD dan BOD removal. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganism untuk penumbuhan, manakala BOD pula adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganism untuk memecahkan bahan organik. Boleh nampak beza? COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan, manakala BOD adalah jumlah oksigen yang digunakan.
air. Okey, objektif yang kedua adalah untuk menguji kebolehkerjaan water filter cube cell. Dan objektif yang ketiga adalah untuk menguji kualiti air, iaitu air outcome daripada water filter cube cell, diuji dari segi ujian COD, DOD dan juga ujian pH. Bagi komponen yang keempat adalah komponen skop kajian. Okay, yang pertama adalah polikarbonat digunakan sebagai bahan utama dalam pembinaan badan water filter tube cell. Yang kedua, multi-layer filter yang mengandungi aktif karbon, pasir, batu baur, polyester, sintetik cotton, rumput dan juga biji durian Belanda sebagai bahan utama di dalam filter. Dan yang ketiga adalah filter ini filter ini adalah filter portable yang ditempatkan di sebuah kawasan terbuka untuk mengumpul titisan air hujan. Dan yang keempat adalah filter ini akan diuji secara fizikal dan juga secara kimikal. Dan yang terakhir adalah komponen kelima, iaitu expected outcome ataupun hasil jangkaan. Jadi yang pertama, hasil jangkaannya adalah hasil air yang telah difilter sepatutnya telah melepasi ujian kimikal dan juga ujian fizikal. Yang kedua adalah air yang dikumpul daripada air hujan sepatutnya boleh difilter. Dan yang terakhir, air yang telah ditapis boleh digunakan semula. Assalamualaikum, nama saya Norifah Bedara, nama matrik DB19013. Saya akan membentangkan bab 2, iaitu kajian literature. Untuk design kami buat dua pilihan design. Yang pertama iaitu bentuk menegak. Bentuk menegak dia sensitif kepada turun air hidrolik. Yang kedua, bentuk mendatar. Bentuk mendatar ni kurang bertindak balas sensitiviti kepada perubahan kadar penapisan. Lagi satu, bentuk menegak ni mudah terdedah. Bentuk mendatar kurang terdedah. Dan kekurahan rendah untuk bentuk menegak iaitu antara 50 hingga 190. Untuk bentuk mendatar pula kekeruhan dia tinggi iaitu 500 hingga 1000. Dan sekali untuk bentuk menegak ni ruang lantai dia minimum. Untuk bentuk mendatar dia kapasiti untuk simpanan air yang besar, iaitu yang macam kita tengok bentuk mendatar ni ruang dia besar dan banyak air boleh turun. Untuk bentuk menegak ni just ruang simpanan dia kecil dan ruang untuk masuk air tu kecil. Just lepas tu dia sikit je lah yang boleh tampung air. Kalau untuk bentuk mendatar ni banyak. Untuk bahan yang kami kaji untuk produk ni adalah cross aggregate. Untuk cross aggregate ni dia ada pelbagai bentuk dan tekstur. And then dia ada 4 jenis yang berbeza, iaitu yang pertama untuk bulat, bentuk bujur, bentuk sepihan dan bentuk memanjang. Untuk cross aggregate ni antara 4 yang tadi saya sebutkan, yang paling baik adalah bentuk bulat. Cross aggregate ni dia menapis untuk sepihan-sepihan yang besar yang berukuran antara 0.5 mm hingga 1.0 mm. Seterusnya untuk fine aggregate. Fine aggregate ni dia menapis pula seperti sepihan tulang ikan yang berukuran sepihan ukuran yang 0.25 mm hingga 0.50 mm. Seterusnya ialah polypropylene. Polypropylene ni ialah murah dan mudah didapati. Sebab tu kami akan menggunakannya. Dan dia boleh digunakan sebanyak 10 kali. Seterusnya adalah biji durian Belanda, iaitu bahan yang berlainan antara penapis-penapis di luar. Kami akan menggunakan biji durian Belanda. Untuk biji durian Belanda ni
dia adalah benih yang mempunyai kapasiti kimia untuk merawat air sisa dengan cara yang serupa dengan biomediasi. Itu kaedah rawatan yang dipanggil biomediasi ini menggunakan bahan bioorganik atau rakan sejawatannya yang diubah suai. Dengan melarutkan bahan beracun, mikroorganisma dalam bahan organik akan menjadikannya tidak berbahaya atau kurang berbahaya. Walaupun ia tidak dapat menyah toksik bahan bukan organik, tetapi ia boleh mengubahnya secara kimia untuk membolehkan penyerapan dan imobilisasi. Ia menjadikan penyingkiran dan pengumpulan bahan tu berbahaya lebih mudah. Seterusnya, kami mengkaji bahan activate carbon. Activate carbon ni dia adalah satu permukaan yang besar dan dia selalu digunakan untuk bahan-bahan dalam penapis air. Dia juga adalah untuk menyingkirkan bahan organik yang berada dalam air. Yang terakhir iaitu synthetic cotton. Synthetic cotton ni adalah untuk menapis bahan-bahan yang kecil. Dan dia tidak terlarut dalam air, tidak direndam dalam air lah. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian bab 3 iaitu metodologi. Okey, untuk kajian ni kami menggunakan model AD iaitu untuk dia ada 5 fasa, iaitu yang pertama analisis. Dalam fasa ni masalah yang ingin diselesaikan dikenal pasti secara keseluruhan. Masalah ini boleh ditentukan melalui pelbagai kaedah atau teknik seperti internet, lawatan, khidmat nasihat dan temu bual. Setelah sesuatu masalah dapat dikenal pasti, maka proses analisis dijalankan bagi mengetahui atau mencari apakah punca atau faktor yang berkaitan serta perkara yang menyebabkan kepada masalah yang timbul. Di dalam kami punya kajian, kami mengkaji tentang penapis air. Apa masalah yang berlaku dalam penapis air kami? Jadi kami akan membuat penambahbaikan atau inovasi lah. Yang kedua itu fasa kedua. Fasa kedua itu adalah reka bentuk. Untuk fasa reka bentuk ni dilaksanakan setelah fasa analisis keperluan selesai. Ia merangkumi tentang proses reka bentuk, pemilihan bahan dan pemilihan reka bentuk akhir. Dalam fasa ini, pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan mengambil kira pandangan pengguna agar produk yang dihasilkan menjamin keberkesanan. Untuk kajian kami dalam fasa ni kami mencari bahan-bahan apa yang kami nak gunakan. Seperti tadi yang saya cakap, biji durian Belanda. Lepas tu kami mereka bentuk produk tu, ada bentuk menegak, bentuk menegak dan bentuk mendatar. Okay, untuk fasa ketiga iaitu pembangunan. Fasa ni melibatkan proses pembangunan reka bentuk. Proses ini juga melibatkan proses pemilihan bahan dan mengenal pasti bahan yang sesuai digunakan. So untuk pembangunan ni kami dah membuat dah pilih reka bentuk apa yang kami nak buat. Yang keempat iaitu pelaksanaan. Dalam fasa ni, proses pembangunan reka bentuk daripada lukisan kepada model sebenar. Fasa ini melibatkan proses mereka bentuk dan fabrikasi. Dalam fasa ini juga, sebelum model sebenar dihasilkan, penghasilan prototipe terlebih dahulu adalah disarankan agar dapat menyenangkan kerja serta menjimatkan masa, tenaga, kos dan sebagainya. So dalam pelaksanaan ini, kami membuat prototipe desain kami lah. Seterusnya, penilaian untuk fasa yang terakhir iaitu dalam fasa ni reka bentuk akan dinaik oleh pakar dan mereka menilai berdasarkan kebersanan penghasilan produk mengikut tahap pencapaian objektif produk. So untuk fasa terakhir ni kami menunjukkan produk tu pada pakar untuk mendapatkan adakah produk ini mencapai objektif kami. Baiklah, seterusnya adalah material proses ataupun bagaimana cara bahan itu diproses. Yang pertama, pada fasa yang pertama adalah fasa material preparation, di mana pada bahagian ini bahan-bahan akan disediakan
dan dia akan dikeringkan, dan juga biji durian Belanda akan dihancurkan, di grinding. Kemudian kita teruskan kepada design proses, dan design prosesnya ada dua. Satu dari segi layering, dari segi susunan lapisan, dan satu lagi adalah main body design. Seterusnya adalah prototype preparation, di mana dalam prototype preparation ada 3 komponen penting, iaitu satu soldering, satu cutting, satu layering. Ketiga-tiga ni terlibat dari segi main body dan juga dari segi bahan material lah, bahan dalam tapisan. Dan yang terakhir adalah analisis data. Kerana analisis data ini kita dapat apabila kita dapat hasil air yang telah melalui penapisan, iaitu kita akan test dari segi fizikal dan juga dari segi chemical. Berikut yang ditunjukkan di skrin ini adalah hasil desain yang telah dipilih untuk membangunkan water filter tube cell, di mana kita boleh lihat di sebelah kanan adalah contoh bagaimana penyusunan bahan-bahan dalam filter, iaitu pada bahagian atas kita ada rumput, dan pada bahagian bawah dia kita ada batu bau kasar, diikuti dengan batu bau halus, ada polypropylene, ada soursop seed, ada active carbon, dan juga ada synthetic cotton di bahagian bawah sekali. Jadi air akan turun melalui air tapisan ini, dan dia akan mengalir ke bahagian kiri tangki. Dan bahagian kiri tangki itu adalah bahagian di mana air yang telah difilter, air yang telah ditapis dan dia expect boleh untuk digunakan sebelum. Jadi air yang telah ditapis ni kita akan melalui 3 ujian chemical. Yang pertama adalah ujian COD, kedua adalah ujian BOD, dan ketiga adalah ujian pH. Dan last sekali, untuk method survey, dalam surveying instrument kita ada 4 komponen utama. Pertama adalah responder background, latar belakang responden. Kedua adalah filter usage status. Yang ketiga adalah filter design, reka bentuk filter. Dan yang keempat adalah market research, bagaimana adakah produk ini sesuai dikeluarkan di pasaran atau tidak. Itu yang kita nak cari tentang produk ini. Itu saja, dan berikut adalah contoh-contoh reference yang telah kami gunakan sepanjang kami menganalisis, mencari data untuk menghasilkan water filter tube cell. Sekian daripada kami. Terima kasih.